Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna khaira man istajarta al-qawiyyul amin. Shadaqallahul azim. Surah Al-Qasas ayat 26 yang bermaksud sesungguhnya orang yang paling baik untuk diserahkan sesuatu kerja, terutamanya untuk memimpin masyarakat, adalah seorang yang kuat dan juga beramanah. Sadaqallahul azim. Saudara pengurusi majlis yang kita hormati, Yang Berhormat Datuk Seri Timbalan Presiden PAS, Yang Berhormat Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Setiausaha Agung Perikatan Nasional merangkap Ketua Pembangkang Parlimen Malaysia, Ahli Parlimen Larut Perak, Yang Berhormat Datuk Ustaz Idris Ahmad, Naib Presiden PAS, Ahli Parlimen Bagan Datuk Perak, Yang Amat Berhormat Bagan Serai Perak. Itu Bagan Datuk lah. Kita rampas insyaAllah, kita rampas. Rampas Bagan Datuk, 300 hundi lebih saya menang. Bagan Serai Perak. Yang amat berhormat, yang kita kasihi, Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi Muhammad Noor, Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional, Menteri Besar Negeri Kelantan, Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Yahya. Lalau Kedah, saja nak test tengok. Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Yahya, Suruhjaya PAS Negeri Kedah, dan juga Ketua Dewan Ulama PAS Pusat, yang juga hadir pada malam ini Timbalan Ketua Pemuda Perikatan Nasional Wabi Wan Faisal, Timbalan Ketua Wanita Perikatan Nasional Ustazah Nuridah Saleh. Semua ahli-ahli parlimen yang kita arahkan hadir pada malam ini daripada seluruh Malaysia, ahli parlimen Perikatan Nasional daripada semua negeri, daripada Perlis, Yang Berhormat Langkawi ada, Yang Berhormat daripada Sabah, Wabi Datuk Seri Ronald Kiandi, Beluran Sabah juga datang pada hari ini. Seluruh ahli-ahli parlimen, Datuk Saifuddin Abdullah, wakil daripada Pahang, bekas Menteri Kabinet daripada Pulau Pinang, dan seluruhnya yang letih saya nak sebut ramainya ahli parlimen Perikatan Nasional sekarang ini 74 orang, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di tanggal awal bulan Muharram tahun 1445 yang kita masih raikan permulaannya pada kali ini, pada malam ini. Kita telah mengadakan satu program inisiatif daripada PAS Pusat dan juga PAS Negeri Kedah serta Perikatan Nasional Malaysia untuk kita menganjurkan program yang amat dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua keadaan, iaitu majlis munajat, solat hajat, pertolongan kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menegakkan keadilan dan menentang segala kezaliman di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya mengambil kesempatan ini mengucapkan jutaan terima kasih kepada PAS Negeri Kedah yang telah mengambil inisiatif dalam beberapa hari saja, tidak lebih daripada 2 hari, untuk menganjurkan program yang dikira besar pada malam ini. Dari segi maknanya, untuk kita menunjukkan satu solidariti, satu kesatuan fikiran dan tindakan kita dalam melayari perjuangan suci kita di bawah panji-panji Perikatan Nasional yang mengandungi Parti Islam se-Malaysia dan juga Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Kita ingin menunjukkan bahawa perjuangan yang dipimpin oleh parti kita adalah perjuangan rakyat. Oleh sebab itulah, apapun yang berlaku dalam kalangan, dalam perjuangan kita, kita akan kembalikan kepada rakyat. Termasuklah ayat permulaan yang saya bacakan tadi daripada surah Al-Qasas yang menunjukkan bahawa untuk menyerahkan sesuatu kerja, terutamanya kepimpinan negara dan negeri, kita perlu berikan kepada satu kumpulan
orang-orang yang mempunyai kekuatan dan di samping itu mempunyai sikap beramanah. Inilah tuan-tuan dan puan yang ada kepada Perikatan Nasional. Perikatan Nasional telah membawa satu prinsip di mana kita memperjuangkan keadilan. Bersih dari segi perjuangan, kita harap ianya memberikan kestabilan kepada negara kita. Alhamdulillah, PRU ke-15 pada bulan 11 yang lalu telah memperlihatkan bagaimana sokongan dan juga sambutan dengan rakyat Malaysia memberi mandat kepada Perikatan Nasional. Daripada 15 juta lebih rakyat Malaysia yang keluar mengundi, hampir 5 juta rakyat Malaysia, pengundi Malaysia memberikan kepercayaan kepada Perikatan Nasional. Pakatan Harapan 5 juta lebih saja. Barisan Nasional hanya 3 juta lebih saja tuan-tuan dan puan. Itulah yang menyebabkan sebuah parti yang dulu memerintah daripada tahun kita mencapai kemerdekaan sehingga tahun 2018 PRU ke-14 yang lalu, pada PRU ke-15 baru-baru ini, rakyat memberikan nombor sifar kosong kepada Barisan Nasional di 7 negeri di seluruh Malaysia. Bermula dengan Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu, Selangor dan Melaka yang menjadi tempat kuat UMNO pun tidak ada satu pun kerusi dimenangi oleh Barisan Nasional, tuan-tuan dan puan sekalian. Itulah hakikatnya. Alhamdulillah, di Parlimen Malaysia, walaupun kita bertindak sebagai pihak pembangkang lagi setakat ini kita masih lagi pembangkang, tapi kita memainkan peranan membawa mandat dan cita rasa serta rasa hati rakyat di dalam Parlimen menentang kerajaan yang mendapat kuasa secara yang tidak sewajarnya. Kita tunggulah tuan-tuan dan puan sekalian. Oleh sebab itulah kami Perikatan Nasional ingin mengatakan bahawa dalam menghadapi pilihan raya negeri di 6 negeri termasuk di negeri Kedah ini, undi setiap orang daripada kita, sama ada penyokong ahli-ahli Perikatan Nasional atau para penyokong, para simpatisan, adalah cukup penting kepada kita. Tugas keluar mengundi, kalau saya boleh gambarkan, adalah sebagai fardu ain kepada kita untuk kita menentang kezaliman dan juga kemungkaran yang sedang dan terus dibuat oleh kerajaan yang ada di Putrajaya pada hari ini. Kita melihat apabila kita menang dalam pilihan raya, mendapat kerusi yang banyak, mereka mula menimbulkan isu-isu seumpama gelombang hijau yang menyerang Malaysia, yang akan membawa tren seumpama Taliban ataupun Afghanistan. Seolah-olah kita ni golongan ekstrim yang menunjukkan sebenarnya tuan-tuan dan puan, itulah ketakutan yang ada kepada mereka. Mereka membawa satu cara pemikiran baru. Kononnya Malaysia ini perlu menjadi sebuah negara yang sama rata antara semua kaum-kaum di Malaysia ini. Lim Kit Siang mengatakan dia tidak mahu lagi ada di Malaysia ini kedaulatan Melayu. Yang dia mahu adalah kedaulatan Malaysia. Inilah perjuangan DAP, iaitu Malaysian Malaysia, yang dia kata tidak ada beza orang Melayu, orang Islam dengan orang Cina, orang India, orang Iban, orang Kadazan dan sebagainya. Sedangkan kita orang Melayu Islam merupakan pribumi di dalam negara kita ini, termasuk kaum Bumiputera di Sabah dan Sarawak. Kitalah sepatutnya mendominasi pemerintahan dan juga kerajaan di Malaysia ini. Tetapi apa yang berlaku sudah berlaku, tuan-tuan dan puan sekalian. Mereka tidak puas hati. Sebagai bekas Menteri Undang-Undang, sekejap nanti bekas Menteri Dalam Negeri akan menguraikan pula dari segi kepolisian dan sebagainya. Sebagai mantan Menteri Undang-Undang, saya nak sebutkan kepada tuan-tuan dan puan pada hari ini. Apabila mereka tidak puas hati,
dengan kemenangan yang diberikan oleh rakyat kepada Perikatan Nasional, sebagaimana disebut oleh Yang Berhormat Suruhjaya PAS Negeri Kedah tadi, mereka cuba untuk menghilangkan keyakinan rakyat kepada pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional. Mereka mencari-cari salah. Yang tidak salah dibuat satu kesalahan. Mereka cari juga salah. Sehinggalah mereka berjumpa dengan kes-kes yang mereka rasa boleh bawa ke mahkamah. Ya Berhormat sahabat kita, Ya Berhormat Datuk Wan Saiful Wan Jan, Ahli Parlimen Tasik Gelugor, merupakan ahli parlimen yang pertama dihadapkan di mahkamah dalam satu tuduhan yang sebenarnya kita tidak jelas apa tuduhannya. Datuk Wan Saiful, Ketua Penerangan bersatu. Mereka ingin menimbulkan, menghilangkan keyakinan kepada pemimpin Perikatan Nasional. Bila kes Datuk Wan Saiful tidak menjejaskan sokongan kita kepada Perikatan Nasional, mereka mencari-cari pula kes yang melibatkan Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, pengurusi Perikatan Nasional, yang mana saya sebagai salah seorang peguam, saya boleh nyatakan dengan mudah kepada tuan-tuan, kes Tan Sri Muhyiddin Yassin ini mudah je nak faham. Orang kampung boleh faham. Tan Sri Muhyiddin Yassin dituduh menyalahgunakan kuasa semasa dia jadi Perdana Menteri dalam perkara yang dia tak ada kuasa. Faham tak? Dituduh menyalahgunakan kuasa dalam perkara yang dia tidak ada kuasa. Dia dituduh menyalahgunakan kuasa, yang mana kuasa itu ada kepada Menteri Keuangan, sedangkan Tan Sri Muhyiddin adalah Perdana Menteri. Dia tak jadi Menteri Keuangan. Banyak tuduhan dibuat. Kononnya dituduh mengumpulkan keuangan, dimasukkan di dalam akaun bersatu. Saya nak beritahu kepada tuan-tuan, di Malaysia ini tidak ada satu pun undang-undang yang menyekat parti-parti politik mengumpulkan dana. Tak ada. Akta dana politik tidak ada di Malaysia. Kalau parti itu pandai kutip remua sebagainya, banyaklah duit dia. Tidak menjadi satu kesalahan. Bukan dia masuk dalam akaun dia. Akaun parti bersatu. Adakah itu satu kesalahan? Tidak. Sudah tentu tidak. Tapi itulah yang mereka buat. Mereka nak hebahkan Presiden bersatu, pengurusi PN pun juga kena tuduh dalam kes rasuah. Tak kira salah tak salah, mereka nak burukkan imej pemimpin kita. Saya nak sebut juga kes yang melibatkan Yang Berhormat Datuk Seri Hamzah, Setiausaha Perikatan Setiausaha Agung Perikatan Nasional. Mereka cari tak jumpa. Pejabat Datuk Seri Hamzah beberapa kali diserbu, tak jumpa. Sampai saya diberitahu oleh Datuk Seri Hamzah, anggota penguatkuasa SPRM yang menyerbu, tak jumpa satu perkara pun. Jumpa balik dengan Datuk Seri Hamzah, mereka berkata, Alhamdulillah, tak ada apa salah pun. Tapi tak boleh Datuk Seri Hamzah dia ambil satu orang lain yang merupakan orang yang tak ada kaitan dari segi jawatan politik dengan kita, seorang berbangsa Cina, dituduh di mahkamah menerima rasuah beberapa juta. Kononnya rasuah itu nak diberi kepada Datuk Seri Hamzah sebagai Menteri Dalam Negeri. Tujuannya apa? Untuk Datuk Seri Hamzah memberikan apa-apa projek di bawah Kementerian Dalam Negeri. Itu tuduhannya. Duit pun tak bagi, lulus projek pun tak ada, tapi dikaitkan dengan Setiausaha Agung kita, nak mencemarkan imej kita, integriti kita. Jadi itu yang dibuat oleh kerajaan Madanon sekarang ni. Nah, itu yang dibuat. Dan sudah tentulah yang terakhir sekali yang dilakukan oleh mereka di Ambang. Kita menyambut 1 Muharram baru-baru ini pada 18 hari bulan Julai. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar kita yang juga merupakan orang yang mereka rasa bertanggungjawab juga besar memberikan kemenangan kepada Perikatan Nasional dalam PRU ke-15 baru ini. Tak ada pasal-pasal dituduh di bawah satu akta yang PMX ini semasa jadi pembangkang dulu, dialah orang paling kuat meminta kerajaan menghapuskan akta hasutan. Tapi bila dia jadi Perdana Menteri, dia telah menggunakan akta
hutan rimba ini terhadap pemimpin pembangkang. Bukan nak jaga keselamatan negara, tetapi menjaga keselamatan mereka sendiri. Jadi inilah yang berlaku. Apa yang telah diceritakan banyak di dalam media massa tuan-tuan semua tahu. Tapi pada malam ini saya nak sebutkan, sebagai salah seorang peguam yang mewakili beliau, semalam saya menghubungi peguam kita, ketua peguam bela kita yang mewakili Yang Amat Berhormat di mahkamah. Saya katakan kepada dia, saya simpan lagi WhatsApp dia, Datuk, dah dapat ke kertas pertuduhan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sanusi? Dia kata sampai lah ni tak boleh lagi kertas pertuduhan. Satu perkara yang luar biasa, yang luar tabi'i yang berlaku di mahkamah. Saya sudah 30 tahun jadi peguam, tak pernah berlaku pada masa itu, pada sehingga hari ini. Itu berlaku. Sepatutnya pada hari seseorang itu dituduh, peguamnya dibekalkan dengan pertuduhan yang dikenakan kepada orang itu. Jadi ini boleh jadi satu perkara yang mereka cipta. Bagaimana nak ubah pula, nak pindah pula tuduhan-tuduhan yang dikenakan ke atas pemimpin-pemimpin kita. Namun demikian, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tanpa bercakap panjang, bagi kita pejuang-pejuang yang berjuang di bawah satu panji-panji keadilan dan kebenaran, iaitu Perikatan Nasional, kita yakin dan percaya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala sudah tentulah kepada orang yang yakin kepada agama dan ikhlas ini, iaitu perjuangan kita. Kita tidak takut, kita berdepan dengan apa jua tohmahan dan juga cacian yang mereka berikan sebagai mereka kerajaan pusat. Kita melihat mereka pun sudah melelong teruk dah sekarang ni kerajaan pada hari ini. Hari ini jadi Perdana Menteri, esok minyak turun. Turun sungguh daripada lori masuk ke kereta kita. Banyak lagi lah yang kita tengok, janji tinggal janji. Kerajaan ini, kerajaan yang dipanggil kerajaan NATO. No action, talk only. Tak ada apa tindakan, cakap besar saja. Itulah kerajaan yang ada pada hari ini. Oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai pimpinan parti, saya nak menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pastikan sebagaimana pimpinan kita sebut tadi, 12 Ogos ini pastikan setiap orang daripada kita, anak-anak, kaum keluarga kita, jiran-jiran kita, ahli qaryah kita keluar untuk mengundi, untuk menyatakan keyakinan kita kepada kebenaran dan juga keadilan yang diperjuangkan oleh kita. Ini adalah suatu pungutan suara daripada rakyat 6 negeri ini untuk kita beri isyarat kepada Putrajaya bahawa sudah cukuplah mereka menjadi kerajaan di peringkat persekutuan. InsyaAllah mantan-mantan yang ada di depan tuan-tuan ini, insya-Allah dengan usaha kuat kita dan juga doa kuat kita, dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, akan terus menjadi anggota kabinet, insya-Allah, dalam kabinet yang insya-Allah kita akan tentukan selepas pilihan raya negeri yang akan diadakan ini. Jangan biarkan satu undi pun tercicir untuk kita menentukan kemenangan bagi Perikatan Nasional. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur, kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah meluangkan masa untuk sama-sama kita bersolidariti pada malam ini, memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga menentang kezaliman yang dilakukan kepada perjuangan suci kita ini, insya-Allah. Aku qali hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi